Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bersiaran dari channel Aziza MN dan kali ini saya bawakan tajuk seterusnya iaitu motif, idea dan konsep. Untuk mengikuti penerangan selanjutnya, jom kita tonton video seterusnya. Alhamdulillah, kali ini kita bersiaran sekali lagi dengan tajuk yang ke-16 iaitu motif, idea dan konsep. Tahukah anda bahawa setiap karya yang dihasilkan mempunyai motif, idea dan konsep tertentu? Seseorang pelukis, pereka ataupun tukang craft akan memikirkan motif yang tersurat maupun yang tersirat, idea untuk mengembangkan motif tersebut serta konsep yang akan digunakan dalam karya yang dihasilkan. Gabungan ketiga-tiga elemen ini akan menghasilkan satu karya yang berkualiti dan bermakna. Diharapkan selepas mempelajari subtajuk ini, pelajar dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi motif, idea dan konsep, tujuan, aplikasi motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya, kaedah pembentukan dan proses perkembangan motif, idea dan konsep. Definisi motif, idea dan konsep. Mari kita tinjau apakah yang dimaksudkan dengan motif, idea dan konsep tersebut. Motif merupakan sebab atau tujuan yang mendorong pereka menghasilkan sesuatu karya, merujuk kepada hal benda yang diaplikasikan oleh pelukis, pereka atau pandai kraf dalam penghasilan seni. Manakala idea merupakan buah fikiran yang tercetus hasil rangsangan seperti pemerhatian dengan kesedaran atau perbincangan. Seterusnya, makna konsep ialah merupakan idea yang terbentuk hasil daripada gabungan pelbagai nilai yang dihayati daripada alam sekeliling dalam penghasilan seni. Peranan, motif, idea dan konsep inilah meliputi dasar, panduan, tujuan ataupun matlamat yang dijadikan asas dalam penghasilan karya. Tujuan aplikasi, motif, idea dan konsep. Apakah tujuan kita mengaplikasikan motif, idea dan konsep dalam penghasilan karya? Okey, tujuan motif ialah motif dalam seni halus dan seni reka dipanggil sebagai hal benda, iaitu objek ataupun subjek yang dijadikan bahan ataupun fokus untuk idea karya seni tersebut. Motif dipilih oleh pelukis atau pereka bertujuan untuk disesuaikan dengan idea dan konsep karya mereka. Sama ada konsep dan karya mereka itu meliputi seni halus ataupun craft dan menghayati unsur-unsur seni, seterusnya prinsip rekaan bagi karya tersebut. Dalam seni craft pula, motif sebagai hiasan dan fungsi dalam sesuatu produk. Tujuan idea ialah penjanaan idea oleh pengkarya adalah untuk memudahkan mereka menetapkan objektif, tujuan dan menentukan sesuatu tema dalam penghasilan karya. Tujuan bagi konsep pula ialah aplikasi konsep pada karya boleh memberi gambaran pemikiran atau luahan perasaan pengkarya terhadap sesuatu idea yang ingin diketengahkan. Baiklah, mari kita lihat kaedah pembentukan dan proses perkembangan motif,
idea dan konsep. Motif, idea dan konsep saling berkait rapat antara satu sama lain. Sumber inspirasi motif adalah meliputi kaedah-kaedah pembentukan motif dan konsep. Kaedahnya meliputi persepsi, pertimbangan estetik dan analisis, penerokaan dan juga pemerhatian. Dari segi flora dapat kita lihat motif yang digunakan berunsurkan flora di mana corak-corak yang terhasil sama ada pada ukiran ataupun corak pada kain batik ataupun pada kertas menggunakan medium digital menampakkan penggunaan unsur-unsur flora dalam rekaan karya ini. Manakala fauna dapat kita lihat dalam gubahan arca pada corak pada kain yang menggunakan unsur-unsur fauna yang terdapat pada karya yang direka. Seterusnya, gubahan geometri dapat kita lihat pada corak-corak tertentu yang diaplikasikan sama ada dalam bentuk 2D ataupun 3D. Dari segi karya bercorakkan kosmos dapat kita lihat pada rekaan corak pada kain batik, kemudian pada tebal layar sesebuah rumah tradisional maupun corak pada kertas pembalut hadiah ini. Penjanaan motif, idea dan konsep dengan peta pemikiran Aitin berpusatkan kepada idea berkarya dan sumbernya ialah daripada guru melalui pemerhatian atau penerokaan dalam internet, kemudian pemerhatian pada persekitaran dengan sumber-sumber yang diperolehi daripada guru, internet maupun pemerhatian ataupun buku-buku rujukan. Idea berkarya itu akan dapat dilakukan dengan memerhati alam semula jadi yang berada di persekitarannya ataupun yang hasil pemerhatian daripada sumber maklumat internet ataupun membaca isu-isu semasa di akhbar atau majalah, kemudian membuat lawatan atau kajian lapangan pada satu-satu tempat yang berkait rapat dengan karya yang hendak dibuat. Seterusnya, mengkaji karya-karya seni yang telah ataupun pernah dihasilkan, dan seterusnya melawat galeri seni ataupun muzium. Diharapkan dengan sumber-sumber yang difikirkan, maka tercetuslah idea dan konsep untuk berkarya melalui peta pemikiran yang telah dihasilkan. Berikut adalah contoh konsep kontemporari dalam karya seni visual. Kaedah pembentukan sesuatu konsep dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti pengalaman, pendidikan, perkembangan semasa dunia seni dan persekitaran. Konsep ini akan berubah-ubah bergantung pada keperluan dan pendekatan dalam penghasilan sesebuah karya. Kita lihat contoh karya Ahmad Syukri Muhammad, Insert Disket 2, 1997 menggunakan media campuran. Arca tersebut merupakan karya Ahmad Syukri Muhammad yang menggunakan konsep kontemporari. Beliau tidak terikat dengan cara atau kaedah konvensional seperti luakan atau tuangan. Sebaliknya, motif dan idea beliau dipersembahkan melalui media campuran
objek harian hingga menghasilkan satu karya instalasi yang menarik. Contoh konsep yang dapat kita lihat menerusi perkembangan semasa sekarang ini dalam dunia cyber ialah contoh konsep dalam seni visual seperti konsep hybrid, iaitu pendekatan teknik yang menggabungkan sama ada alat atau pelbagai bahan dalam proses pembentukan sesebuah karya seni visual. Contohnya pada karya Fishbowl 2009, Codewell 2010. Baiklah, setelah anda mendengar penerangan berkaitan dengan tajuk, motif, idea dan konsep, diharapkan anda memahami tajuk ini dengan lebih mendalam. Anda boleh rujuk bahan-bahan tertentu daripada buku teks ataupun menerusi browser di internet. Anda akan dapat maklumat lebih mendalam. Sekian, kita teruskan kepada segmen seterusnya, iaitu segmen uji minda. Baiklah, berdasarkan pemahaman yang telah anda perolehi daripada penerangan yang diberikan sebentar tadi, diharapkan anda dapat menjawab soalan ini berdasarkan perkataan-perkataan yang telah diberikan di bahagian atas soalan tersebut. Yang pertama, merujuk kepada hal benda yang diaplikasikan oleh pelukis. Saya ulangi. Yang pertama, merujuk kepada hal benda yang diaplikasikan oleh pelukis. Yang kedua, salah satu kaedah yang digunakan untuk pembentukan motif, idea dan konsep ialah yang ketiga, idea merupakan yang terbit hasil daripada pemerhatian, pengalaman dan sebagainya. Yang keempat, biasanya sesebuah karya mengandungi motif dan konsep. Seterusnya, soalan yang kelima, lazimnya motif dalam seni ukiran tradisional Melayu merujuk kepada, saya ulangi, lazimnya motif dalam seni ukiran tradisional Melayu merujuk kepada. Baiklah, saya percaya anda berjaya menjawab dengan tepat berdasarkan pilihan jawapan yang telah disediakan. Untuk menguji kepahaman anda dengan lebih lanjut lagi, anda boleh dapatkan kuis interaktif berdasarkan link yang telah diberikan, di mana kuis berbentuk game show yang boleh anda cuba, ataupun sekiranya anda mengalami masalah gangguan lain, anda boleh dapatkan fail ini berdasarkan link file sharing yang saya sediakan. Semoga perkongsian saya kali ini memberi manfaat kepada anda. Jumpa lagi. Sekian saja penerangan berkaitan dengan tajuk, mesej, idea dan konsep pada kali ini. Semoga penerangan yang diberikan secara ringkas sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda untuk sesi ulang kaji untuk menjawab soalan-soalan yang disediakan di penghujung video
video ini. Jumpa lagi pada sesi video akan datang dan teruskan memberi sokongan kepada channel Aziza MN.